Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 1. Sila Menteri Alam Sekitar dan Air untuk menjawab. Tempoh masa 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih Yang Berhormat Alor Gajah yang membangkitkan soalan pertama pagi ini. Mudah-mudahan Dewan kita berjalan dengan tenang, aman dan penuh lestari. Yang Dipertua, Malaysia sentiasa menyokong aspirasi berasaskan amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ataupun ESG yang dilihat sebagai pendekatan terkini untuk industri mencapai pembangunan yang mampan secara menyeluruh, terutamanya pasca pandemik COVID-19. Amalan ESG merupakan kriteria yang diguna pakai untuk pelbagai sektor ekonomi dalam menilai, mengurus dan menzahirkan risiko berkaitan perubahan iklim. Dengan pendekatan ESG, penerapan amalan lestari dan rendah karbon dalam operasi perniagaan mereka dapat dilaksanakan seperti penawaran produk dan penyelesaian hijau, pembiayaan panel solar, pembangunan hijau, kereta elektrik dan hybrid serta produk insurans dan pelindungan sistem solar. Secara umumnya, tiada dasar khusus berkaitan ESG di bawah kementerian, memandangkan agenda ESG adalah dipacu oleh pemain industri dan ekonomi berpandukan dasar-dasar yang sedia ada di setiap kementerian yang menyokong kepada dasar pembangunan mampan. Dasar-dasar pembangunan mampan ini pula adalah selari dengan pembangunan dan pelaksanaan Sustainable Development Goal atau SDG di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Namun sasaran dan indikator di bawah agenda SDG ini adalah luas dan merentasi sektor dan kementerian-kementerian yang lain. Sebagai contoh, dengan kesan perubahan iklim yang semakin meluas dan ketara, serta peningkatan impak kepada negara, ekonomi dan sistem kewangan kita, Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Security Malaysia telah pun bekerjasama rapat dengan industri kewangan dalam membina sektor kewangan yang berdaya tahan terhadap perubahan iklim dan memberikan sokongan ke arah peralihan negara kepada ekonomi hijau dan amalan lestari. Di samping itu, Kementerian Alam Sekitar dan Air melalui Pelan Kelestarian Alam Sekitar di Malaysia 2020 hingga 2030 turut memastikan bahawa matlamat pembangunan mampan di bawah United Nations diterap dalam setiap dasar-dasar di bawah kementerian yang meliputi agenda kerajaan, dasar semasa kerajaan dan juga agenda pembangunan mampan negara. Pelan strategi ini turut meliputi amalan ESG yang integrasi matlamat SDG di bawah PBB dengan menetapkan 35 inisiatif berdasarkan 4 teras utama, iaitu yang pertama, pengukuhan governance, sebagai langkah proaktif pemantapan institusi pelestarian di bawah kementerian melalui akta, peraturan dan dasar yang diolah untuk meningkatkan autonomi dan accountability Kementerian Alam Sekitar dan Air. Yang kedua ialah pertumbuhan hijau, dibangunkan untuk memacu agenda pertumbuhan hijau yang menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi, sosial dan alam sekitar. Yang keempat, kolaborasi strategik, dibangunkan untuk memastikan agenda kelestarian disokong oleh semua pemegang taruh. Dan yang keempat ialah keterangkuman sosial yang dibangunkan bagi memastikan elemen sosial diambil kira oleh semua pihak boleh menjadi sebagai ejen perubah kepada agenda pelestarian negara. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila soalan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Jawapan yang saya amat memahami dari dahulu lagi. Cumanya kita dinampakkan terkial-kial dalam usaha, dalam inisiatif tertentu. Disebutkan tadi, ini dipacu oleh industri. Kalau kita lihat di negara jiran contohnya, inisiatif membawa impak yang tinggi. Dia boleh berjaya hari ini mendapat pendapatan daripada platform-platform tertentu yang melibatkan diri dengan zero carbon emission trading. Sejauh mana langkah kerajaan untuk membantu industri ini dengan bekerjasama dengan platform-platform yang telah diwujudkan seantero dunia di bawah SDG 17 menyatakan kerjasama itu yang boleh kita melibatkan diri dalam perubahan iklim. Terima kasih. Terima kasih. Alor Gajah, sila. Menteri, 1 minit. Untuk makluman yang Dewan Yang Mulia, kita juga terlibat dengan urus dan usaha bagi membangunkan platform carbon pricing negara. Dan untuk makluman, kita juga telah mengadakan kerjasama dengan MOF dengan Bursa Malaysia bagi membangunkan platform tersebut.
Dan kerjasama kita di peringkat ini ialah menyiapkan beberapa asas kepada urus niaga tersebut. Dan kita pastikan bahawa semua elemen-elemen tadi yang dibangkitkan dapat diterapkan sebagai satu elemen pemangkin kepada pematuhan kepada dasar yang sedang dibuat di peringkat negara. Sama ada pematuhan kita, pelaporan kita di peringkat internasional dan kerjasama kita dengan pelbagai agensi dan kementerian. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Satu soalan tambahan, saya bagi soalan tambahan kedua. Sila Yang Berhormat Pasir Gudang. Terima kasih Datuk Speaker. Yang Berhormat Menteri, soalan saya ini agak spesifik sikit tapi penting, iaitu berkenaan alam sekitar, soal udara. Di Pasir Gudang, baru dibina dan mungkin dah siap agaknya, power plant, jana kuasa elektrik yang besar menggunakan gas asli. Dan seperti yang berhormat tahu, masalah pencemaran udara sangat serius di Pasir Gudang pernah berlaku 2-3 tahun yang lalu. Jadi apakah penggunaan power plant guna gas asli ini tidak menimbulkan pencemaran udara di kawasan industri terbesar di selatan Semenanjung di Pasir Gudang? Terima kasih. Terima kasih Pasir Gudang. Sila Menteri. Terima kasih. Dua perkara. Yang pertama sekali dari sudut polisi kerajaan di bawah Kementerian Sumber Asli cuba mengurangkan penggunaan arang batu dan bertukar kepada penggunaan gas asli yang lebih mesra alam dan lebih mematuhi kelestarian. Walaupun kita di Pasir Gudang tu kita memasang satu sistem untuk memantau udara yang berada hasil daripada insiden yang berlaku di Sungai Kim Kim. Dengan pemantauan tersebut dipantau secara rapi dan kerajaan telah belanja kos hampir lebih pada RM1 juta untuk membina sistem tersebut. Dan pembangunan sistem itu akan memantau semua sistem ruang udara yang berada di kawasan Pasir Gudang. Jadi kami yakin bahawa dengan pelaporan yang akan kita pantau daripada masa ke semasa dapat kita lihat tentang perkembangan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Soalan tambahan yang ketiga, sila Yang Berhormat Tebrau. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, bagi mengawal perubahan iklim, kaedah macam mana kita menangani sampah kilang komersial dan juga sampah-sampah lain amatlah penting. Akan tetapi masih ada pemilik-pemilik tanah menggunakan tanah mereka menjadi pembuangan sampah yang disebutkan. Minta Menteri yang menyatakan apa langkah yang berkesan bagi menyelesaikan masalah ini, oleh sebab ianya juga akan menyumbangkan kepada carbon emission yang akan menjadikan negara tidak mematuhilah dengan langkah-langkah yang ditetapkan oleh United Nations. Terima kasih. Terima kasih Tebrau. Sila Menteri, 1 minit. Terima kasih Yang Berhormat Tebrau. Untuk pembinaan kilang dan sebagainya, mereka mesti mematuhi peraturan-peraturan ditetapkan oleh pihak berwajib, sama ada di pihak PBT ataupun di pihak kementerian, ialah kawalan terhadap EI dan sebagainya. Untuk sampah ini, untuk makluman, di bawah kementerian kita mengendalikan sampah terjadual. Manakala sampah domestik di bawah Kementerian Alam KPKT, walaupun kami bekerjasama erat di antara kedua pihak supaya apa dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi tidak berlaku. Dan kita mantau semua pusat-pusat pembuangan sampah ini supaya dia tidak mencemarkan kawasan sekitar, apatah lagi kalau melibatkan punca air kita yang mengandungi yang ada loji-loji rawatan air di bawahnya. Hingga setakat ini kita pantau semua kilang-kilang melalui kerajaan tempatan PBT dan juga bersama dengan pelbagai pihak. Terima kasih.